Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita. Penuaan dikenal pasti sebagai isu sosial baharu di negeri ini yang perlu diberi fokus sebagai persediaan untuk Sarawak menghadapi status negeri tua menjelang 2028. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Sarawak dijangka menghadapi status tersebut 2 tahun lebih awal berbanding negeri lain di Malaysia, memandangkan kadar kesuburan rakyat didapati menurun secara drastik, manakala jangka hayat pula lebih panjang. Sehubungan itu, kementeriannya sedang menjalankan kajian menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi bagi mengukuhkan dasar dan polisi berkaitan kesihatan komuniti. So kita melihat dari segi dasar yang ada yang diguna pakai oleh di Netherlands, kemudian dari segi dasar, dari segi programnya, dari segi persekitaran yang disediakan untuk warga emasnya, ya. So ada beberapa perkara yang insyaAllah daripada lawatan kerja tersebut kami akan bentangkan di dalam kabinet dan termasuklah apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, iaitu health benefits yang akan diberi kepada warga emas kita yang melalui kenyalang Golkar. Bila dipersetujui, insya-Allah ianya akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Duta dan Ketua Seksyen Ekonomi Pejabat Kedutaan Belanda, Eva Oskam bersama Pegawai Kanan Ekonomi Kedutaan Belanda di Kuala Lumpur, Agnes Siah di pejabatnya di Kuching pada Isnin. Pertemuan itu menurut beliau adalah lanjutan daripada lawatan kerja rasmi pihaknya ke beberapa buah negara termasuk Belanda sebelum ini untuk memahami bagaimana negara tersebut menguruskan masyarakat yang semakin tua. We're going to do a research, the preparation of an aging Sarawak, the profile warga emas kita and issues faced by older persons in Sarawak. Apa isu yang dihadapi oleh warga emas kita di negeri Sarawak, di pedalaman, di bandar, di luar bandar, kemudian kita pergi sampai ke peringkat daerah sekali. So, a very wide scale research to cover the whole span of Sarawak supaya kita dapat isu-isunya, profilnya, dan dari situlah kita lepas itu akan insya-Allah kita akan propose iaitu penubuhan kabinet komiti yang on aging, khas untuk aging, dan ianya akan terdiri daripada pelbagai agensi sebab kalau kita bercakap tentang aging, kita akan bercakap tentang kesihatan. So kesihatan itu bukan di bawah kementerian kami, jadi another ministry. Kemudian bila kita bercakap tentang rumah, tempat tinggal, jadi ini juga di bawah another ministry. Transport misalnya, ya, untuk warga emas kita, riadah misalnya. So a kabinet yang terdiri daripada pelbagai kementerian akan ditubuhkan dan kita bentangkan kepada kabinet dan action plan for successful aging in Sarawak. Ya, apa yang sesuai bagi orang kita di Sarawak. Tegas Datuk Seri Fatimah lagi, pihaknya akan bekerja keras untuk memastikan hala tuju Sarawak menjadi negeri maju tercapai bukan hanya dari segi pendapatan, malah juga kesejahteraan sosial yang tinggi kepada rakyatnya. Sementara itu, industri pelancongan Malaysia semakin pulih dengan ketibaan 4.5 juta pelancong pada suku pertama tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kemajuan ini telah membolehkan Malaysia terus berada di landasan tepat dalam mencapai sasaran 16.1 juta ketibaan pelancong. Menurutnya terdapat juga peningkatan ke taraf pelawat yang melancong dalam Sarawak semasa dan selepas wabak COVID-19. Dari segi pelancongan domestik pula, katanya Kerajaan Sarawak telah memperkenalkan pakej pelancongan dikenali sebagai Sia Sitok yang mana ramai warga tempatan mengambil kesempatan untuk melawat destinasi yang berbeza dalam negeri. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Persidangan Antarabangsa Pelancongan dan Hospitality Bertanggungjawab ICRTH 2023 di Bogor, Indonesia pada Isnin. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, Persidangan ICRTH 2023 yang bertemakan menghidupkan semula pelancongan melalui pelaburan hijau adalah tepat pada masanya dalam menekankan aspek pelancongan bertanggungjawab.
Jelasnya lanjut, isu alam sekitar berpunca daripada pertumbuhan pembangunan yang tidak terkawal harus ditangani supaya destinasi pelancongan dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Berita seterusnya, golongan petani digesa mengambil peluang mempelajari penggunaan teknologi baharu untuk meningkatkan hasil keluaran tanaman. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan memberitahu para petani harus mengubah minda dan memanfaatkan teknologi baru, terutamanya untuk meningkatkan hasil kelapa sawit. Menurut beliau, teknologi baru ini akan membantu dalam penggunaan tanah secara optimum selain memelihara alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Program Inisiatif Nasional Pekebun Kecil Kelapa Sawit Mampan dan Iklim Pintar (NISKOPS) baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin itu turut menekankan bahawa Kerajaan Sarawak sentiasa peka terhadap masalah rakyat di kawasan pedalaman dan sedia membantu melalui pelaksanaan bengkel seumpamanya. Dalam hal itu, program berasaskan latihan itu menyasarkan pekebun kecil kelapa sawit untuk menekankan penyelesaian inovatif serta memastikan pengeluaran sawit secara mampan. Beralih ke muka, di mana penubuhan kelab sukan dan komuniti menggalakkan masyarakat untuk menjadi lebih aktif terutamanya melibatkan sebarang program perdana yang dianjurkan di bahagian tersebut. Adun Talian Rostan Valentine berkata, peranan kelab-kelab ini penting dalam menggalakkan penduduk tempatan menjalani kehidupan yang positif. Justru beliau menitik beratkan keperluan pertubuhan terlibat untuk mendaftar bersama badan-badan pendaftar serta menghantar laporan agar dapat terus beroperasi secara sah. Jadi 3 badan ini yang akan memainkan peranan untuk mendaftarkan kelab dan persatuan yang ada di seluruh Malaysia ini supaya kita ini bergerak secara sah. Kita boleh suggest kepada pihak saya sendiri, kepada pihak SIMU yang mengendalikan berkaitan dengan geran di peringkat kami akan boleh turun audit lah. Jadi itu satu keperluan di mana kita perlu mendaftar persatuan dan kelab kita di bawah badan-badan pendaftar yang ada. Untuk sukan PJS, untuk badan pendaftar pertubuhan belia ROY dan untuk komuniti ROS. Dia ada beza saja. Dulu saya rasa semua di bawah ROS. Sebab Kementerian Belia melihat di sini ada keperluan untuk kita asingkan badan-badan ini untuk memudahkan mengendalikan apa juga perkara berkaitan dengan persatuan ini, maka wujudlah PJS dan ROI inilah. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Lang Klik MyKB, anjuran Badan Sukan Negeri Sarawak pada Ahad. Manakala balingan Fighter 58B telah berjaya merangkul gelaran juara pertandingan sepak takraw Liga Sukan Komuniti Bahagian Muka sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM500. Kejohanan tersebut disertai 15 pasukan dari bahagian muka bermula 19 Ogos lepas dan melabuhkan tirai pada pagi Ahad dengan perlawanan akhir menyaksikan balingan Fighters 50XB menewaskan Man 11 dalam set tambahan 23 berbalas 21. Man 11 membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM300. Fanhas STL menduduki tempat ketiga untuk meraih RM200, manakala PT Team di tempat keempat dan menerima RM100. Dalam itu, Adun Talian Rostan Valentine telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang di muka pada Ahad. Beliau ketika berucap menekankan agar golongan belia tidak terjebak dengan gejala yang meruntuhkan akhlak dan merosakkan institusi keluarga. Oleh sebab itu, jadi saya juga untuk golongan belia kita supaya kita dapat memastikan golongan belia kita ini yang paling penting yang saya selalu sebut di mana juga saya berada dalam apa juga ucapan di dalam sidang dunia lepas kita bebas daripada dadah dan judi online. Dua perkara itu yang saya selalu sebut. Saya kira saya tak jemput untuk mengingatkan golongan muda kita supaya jangan terlibat di dalam gejala itu. Sementara itu, Royston telah bersetuju untuk memberi geran kepada Persatuan Sepak Takraw Muka berjumlah RM5,000 untuk melaksanakan aktiviti serta pembangunan sepak takraw di muka. Paparan berikutnya, rakyat di negeri ini termasuk golongan belia menyambut baik pelaksanaan projek Lebuh Rayapan Borneo LPB yang kini telah mencapai kemajuan sebanyak 96.6% dan dijangka siap sepenuhnya Disember ini. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Kuching mendapati rata-rata belia berpendapat projek LPB akan meningkatkan jaringan jalan raya di seluruh negeri sekaligus merancangkan lagi ekonomi tempatan.
Penuntut Universiti Malaysia Sabah UMS Nurul Ezzah Ismail 23 tahun berkata jajaran LPB akan memudahkan warga tempatan untuk menjelajahi daerah-daerah lain sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan di sesuatu lokasi. Bagi kami, dengan adanya PEN Borneo tu dapat memudahkan rakyat Sarawak untuk pergi ke daerah-daerah. Lagi sikitnya dapat memudahkan rakyat Sarawak tu untuk pergi ke bahagian pendalaman-pendalaman yang ada dekat Sarawak tu. Lagi sikit juga bagi kami, dengan adanya PEN Borneo tu dapat meningkatkan lagi sektor pelancongan yang ada di Sarawak tu. Penuntut Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Emmanuel Miguel Xavier Anderson, 22 tahun pula berpendapat pembinaan LPB telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. So actually PEN Borneo tu beri kebaikan lah untuk kita di Sarawak tu, di mana kita terangkan dari sektor pembinaan tadi pun beri peluang pekerjaan kepada orang tempatan and adalah pembangunan kemahiran untuk orang tempatan tu. So, ia antara kebaikan untuk PEN Borneo tu lah. Sementara itu, penuntut UMS Hazirah Izazi Hajemat, 23 tahun memberitahu pembinaan LPB diyakini akan menyumbang kepada perkembangan sektor perindustrian dan pertanian terutama di kawasan luar bandar Sarawak. Projek PEN Borneo memberi kesan yang lebih baik terhadap sektor industri dan pertanian di Sarawak. Justru Toknya memberi pengurangan dalam beban kos dan pengangkutan di Sarawak serta peningkatan akses produk ke dalam pasaran. Secara langsung ia memberi keuntungan dan daya saing dalam industri dan pertanian tempatan. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portalukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan paparan video mengenai Visi Premier 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui.
Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.